Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi yang ceria ini, 8 hari bulan 10 23, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Ayat yang kita akan bacakan ini iaitulah ayat 83 sahaja. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan suatu perjanjian yang telah dibuat dengan Ahlul Kitab, dengan Bani Israel, dengan Yahudi, iaitu 8 perkara yang menjadi sistem beragama dan akhlak masyarakat. Sistem beragama dan akhlak masyarakat. Namun Yahudi seperti biasa tetap akan melanggar, memporak-perandakan sistem yang indah, yang cantik, yang comel ini dengan perangai buruk mereka yang tak habis-habis. Maka kita mengatakan itulah satu kerugian kepada mereka yang telah ada kitab tapi langgar, tidak ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rugi besar mereka. Peluang yang diberi tidak diambil. Mereka tidak mendapat manfaat walaupun mereka ada kitab. Allahu Akbar. Bagi pelajar yang ada pimpinan edisi Jawi, muka surat 26 ayat 83, kita baca ayat kemudian kita pergi ke huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Balik kita kepada tafsir ayat. Wa iz akhazna mithaqa bani Israil, ay wazkur, ingat, wa iz bermakna wazkur, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nak ingat? Wazkuru ya ma'syaral yahud, puak-puak Yahudi, ingat ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel dengan berfirman,
Maknanya hina akhazna alaikum ahdan muakkadan, Allah Ta'ala telah ambil suatu perjanjian yang kuat dengan puak-puak Yahudi, puak Bani Israel. Apa dia perjanjian yang pertama? Pelajar tulis, kita ada 8 perjanjian. Ada 8. Yang pertama apa? Yang pertama, la ta'buduna illallah. Janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Itu nombor 1. Perjanjian tauhid, supaya mereka hanya mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Mu jangan sembah benda lain. Jangan sembah batu, jangan sembah kayu, jangan sembah dewa-dewa. Segala perkara atas dunia ni jangan disembah. Maknanya ayat ini meminta mereka supaya beriktikad dengan iktikad yang benar, iaitulah hanya percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, menyembah Allah semata-mata. Ayat ini dikuatkan dengan ayat tanda pelajar Suratul Anbiya ayat 21, ayat 25. Suratul Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidak kami utuskan kepada rasul-rasul sebelum daripadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah ramai, kecuali kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budun, hendaklah kamu sembah. Itu perintah Allah. Satu lagi ayat yang sama, suratul Nahli, surah An-Nahli ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sesungguhnya kami telah bangkit bagi setiap umat itu seorang rasul. Apa dia peranan rasul? Mengajak manusia supaya sembah Allah dan menjauhkan diri dari taghut. Ingat, rasul ni dua, dia punya kuliah dia punya asas dakwah dia, dua perkara. Satu, sembah Allah. Yang kedua, jauh diri dari taghut. Kita bimbang juga hari ni, dia sembah Allah tapi taghut tak tinggal juga. Sudah semaya, sudah solat dengan kain telekung, pergi buiti rumah Tok Bomo, pergi tilik barang dia hilang kat masjid tadi. Ayah, ini pelik. Mana taghut tak tinggal, Allah pun dia sembah. Ini satu kepincangan yang sangat nyata, tidak mungkin. Kata Ibnu Katsir, wa hadza huwa a'lal huquqi wa a'zamiha. Inilah hak yang paling tinggi, yang paling besar, iaitu hak apa? Hak menyembah Allah, jauhkan diri dari syirik. Inilah yang pertama. Ini yang pertama. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Tanda pelajar. Perjanjian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Jadi ini ihsan, mana buat baik. Wa hadza yashmalu kull anwa'il ihsan. Ini mengandungi semua jenis kebaikan, sama ada al-qauliyah wal fi'liyah, perkataan atau perbuatan. Perkataan atau perbuatan. Mana dua-dua kena ada. Kadang-kadang orang ni baik dengan ayah. Ayah nak apa, mak nak apa, layan belakang.
tapi mulut leza. Halak. Orang tua ni. Hei, cerewet. Beli, mak suruh pergi beli, suruh ambil benda-benda, ambil, tapi mulut tu tak ihsan. Mulut tidak ihsan, maka itu pesanan daripada Allah Azza wa Jalla, wa bil walidaini ihsana, ibu bapa buat ihsan, mana buat baik. Jangan duduk main-main macam orang yang tak reti, tidak tahu peraturan. Jangan. Allahu Akbar. Hadza ya'ti ba'da haqqillah. Kenapa ihsan liwalidain ini duduk nombor 2 selepas daripada beriman kepada Allah? Lis. Yang pertama, hak kita dengan Allah. Yang kedua, hak kita dengan makhluk. Maka yang pertama sekali kita kena ihsan untuk makhluk, iaitulah dengan apa? Dengan kita buat baik kepada dua ibu bapa kita. Itu yang utama. Sebab yang pertama sekali wujudnya kita atas dunia kerana Allah ciptakan kita. Sebab yang kedua adanya kita atas dunia sebab perhubungan di antara ibu dan bapa kita, maka lahirlah kita. Kerana itu banyak sekali ayat-ayat yang Allah Ta'ala kembarkan di antara tauhid dan birrul walidain. Tanda sini dalam suratul Luqman ayat 14, anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Hendaklah kamu syukur kepada aku. Dengan apa? Dengan beribadat, mengabdikan diri kepada Allah, wali walidaik, dan kepada dua ibu bapamu, sebab melalui mereka lah wujudnya kamu atas dunia. Kamu dilahirkan daripada perut emakmu dalam keadaan tak tahu apa, mereka telah ihsan kepada kamu, buat baik, penuh kasih sayang, cari nafkah, memberi pendidikan, semua benda dia beri. Wa ilayyal masir, Allah kata kamu akan kembali kepada aku. Ingat, hati-hati, jangan sombong, jangan takabur. Satu lagi dalam surah Al-Isra ayat 23. Surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala dah tetapkan jangan kamu sembah kecuali Allah, dan dua ibu bapa buatlah ihsan, buat baik pada mereka. Apa makna ihsan? Tanda ni anak-anak, para pelajar, kita semua ada ibu bapa. Ihsan kepada ibu bapa, yang pertama muasyaratuma, adalah kita pergaulan kita dengan ibu bapa dengan baik. Dengar kata mak ayah, taat kepada perintah, wat tawadhu', merendah diri pada mak ayah. Jangan duk cengeng ibu bapa. Ni tak kena angin sikit, celak mata, tengking, keluar perkataan-perkataan yang kasar. Ini di antara yang merisaukan kita. Ini tengok akhlak budak-budak sekarang ni dengan ibu bapa, hak mengaji agama, hak tak mengaji agama, hak hafal Quran, hak tak hafal Quran, sama ya perangai buruk. Allahu Akbar. Daripada kecil lagi main handphone, mak ambil nak telefon korang, mengamuk. Ini ada dalam berita semalam, budak tu bila amak dia ambil telefon, dia naik kereta beratus kilometer dia pergi, membawa diri konon sebab tak dapat handphone. Punya haru ataupun dengan bahasa-bahasa yang kasar, molek sikit. Tawadhu'. Kalau kita duduk dalam majlis ada ibu bapa, adik-adik buat kerana, jangan duduk cengeng. Kita ada mak ayah kan. Jadi kadang-kadang tindakan kita melampau di luar daripada batasan al-tawadhu'.
Dan kita juga menjadi kewajipan anak-anak beristighfar, berdoa untuk kebahagiaan ibu bapa. Yang masih hidup kita doakan mereka sihat, kuat beribadat, taat kepada Allah, mati dengan husnul khatimah. Kalau mereka sudah mati, kita doakan Allah Ta'ala jadikan, curahkan rahmatnya ke dalam kubur mereka. Allah jadikan kubur mereka raudatun min riyadil jannah, jadi taman syurga. Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada fitnah dan azab kubur. Doakan. Nida setahun sekali mari pergi pegang batu ni mak ayah, selfie, letak gambar di Facebook. Akulah anak yang baik, yang hormat, ihsan pada ibu bapa. Apa benda lagu ni? Ihsan ke Facebook ke ihsan ibu bapa? Di zero kubur ayah, saya pun mak pun nak tunjuk Facebook ni berapa hijab dah kita ni. Tak ada benda atas dunia ni. Tanggungjawab kita, zero kubur mak bapak. Tak kira lah orang berapa pun. Menyakit. Duduk sengih depan kubur, ambil gambar, duduk doa, letak Facebook. Hak agama pun, hak ada pangkat dalam agama ke, hak tak ada pangkat, serupa ya perangai. Ini semua ni dipanggil kita birrul walidain. Tidak perlu ditayang kepada orang, itu tanggungjawab awak sebagai anak kepada dua ibu bapa. Dan di antara biru kita buat baik pada ibu bapa lagi, wasilatu ahli wuddihima, kita hubungi orang-orang yang disayangi oleh mak ayah kita setelah mereka tidak ada. Waktu ayah baik, ayah hidup dulu, dia bersahabat dengan siapa? Mak kita dulu biasa je duduk pondok sekali, berjalan petang-petang, ngongek dua orang tua, tiga orang tua, dia pergi masjid. Mak kita tak ada, kita pergi cari makcik-makcik ni, sama ada dia keluarga kita atau kawan mak kita, ihsan pada mereka. Beli nasi lauk, beli nasi lemak pagi-pagi, makcik, saya teringat ke mak saya dulu, inilah menu dia suka, kita beri pada makcik. Beli kopiah-kopiah bagi ke pakcik yang jadi kawan ayah kita. Itu di antara ihsan selepas daripada kematian. Ada video panjang yang anak kuliah, tajuk dia berbakti kepada ibu bapa setelah mereka tiada di dunia. Ada senarai dalam beberapa belah perkara, ruang-ruang dan peluang-peluang anak-anak boleh berbakti kepada ibu bapa ba'da mautihima, setelah mereka tidak ada di dunia. Ambillah peluang. Inilah masa kalau kita berbakti kepada ibu bapa, insya-Allah Allah bayar cash. Anak-anak kita akan berbakti pada kita. Birru, sebagian dalam asar kata birru, buatlah baik pada bapa, taburrukum abnaukum, anak-anak kamu juga akan buat baik pada kamu, insya-Allah. Kalau kita nak suruh anak kita buat baik pada kita, kita kena buat baik pada ibu bapa dulu. Jangan tunggu atas dari bawah, bawah dari atas, tapi kita yang kena mulakan. Allahu Akbar. Masya-Allah. Baiklah, kita berpindah kepada yang ketiga. Tanda ni pelajar. Kalau nak ceramah tajuk ni panjang. Kita ambil beberapa nasihat, motivasi yang boleh memberi semangat untuk kita terus berbakti pada ibu bapa setelah mereka tidak bersama kita, atau kita berbakti kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup, sehingga akan dikatakan oleh orang, la yazalur rajulu tiflan ma zalat hatta matat ummu. Seorang laki-laki itu masih dianggap kanak-kanak selagi mak dia masih ada. Bila mak dia mati, barulah dia jadi orang dewasa. Apa maksud kata-kata ini? Tulis mal alam, la yazalur rajulu tiflan hatta tamuta ummu. Maknanya mak kita dengan kita, walaupun kita pangkat besar ke, pangkat kecil ke, kaya ke, jutawan ke, hartawan ke, pendakwah selebriti ke, selebritu ke, mak kita tetap dianggap anak dia. Dia nak suruh apa dia suruh. Jangan pula kita cengeng, oh saya ni pangkat besar, mak nak suruh benda gini ya. Hei awal, mu nak jadi pangkat besar dulu, mak mu orang panggil suak nasi lenyek. Masa tu tak ada lagi Neston ni. Bila ni ada Neston lah, Cerilek lah,
Nah, masa tu mak kita lenyek nasi. Allahu Akbar. Dia beri kepada kita yang terbaik yang dia milik. Tiba-tiba kita besar cengeng mak ayah. Ya Allah Tuhan. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga. Wazil qurba. Al-ihsanu ila zil qurba, iaitulah buat baik kepada kaum kerabat. Buat baik kepada siapa? Kepada kaum kerabat. Ai al-qarabah, anak beranak. Jadi dua ibu bapa, lepas dua ibu bapa tu anak beranak kita. Mana hak mari daripada dua perhubungan, dua lorong. Sama ada anak beranak di sebelah ayah ataupun anak beranak di sebelah ibu, dua-duanya perlu kita ihsan. Apa dia maksud di sini? Nama dia silatul arham ataupun silatul rahim. Silatul rahim, kita diminta diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya hubungi silatul rahim. Silatul rahim ini maknanya keluarga terdekat yang ada hubungan rahim dengan kita. Bermula daripada mak, lepas pada mak dia pergi kepada mak saudara, pak saudara, sepupu, lepas sepupu dua pupu. Dia panggil sepupu sepapak. Nah, gitu istilah dia. Kamu ni pergi pula kepada belah ayah pula, makcik belah ayah dia panggil ammah, belah ibu ni pak saudara belah ayah ammu, anak-anak dia sepupu sepapak pula mari. Ini semua dipanggil zawil arham ataupun silaturrahim yang kita boleh hubungi melalui titis apa ni orang panggil pertalian kekeluargaan yang ada pada kita. Allahu Akbar. Hari ni longgarnya silaturrahim. Budak-budak tak hormat kepada orang tua. Pak saudara ni buat main-main ya. Anak saudara tak kenal pak saudara apa ada. Pak saudara lupa apa ada, anak saudara apa ada. Kita mengatakan dua-dua bermasalah. Lebih-lebih lagi kalau kita nak kena tanda pelajar. Kaedah. La yu'rafu fadlul usrah illa fi waqti syiddati wal kawaris. Allahu Akbar. Tulis kaedah. Kaedah tidak dikenali, kita tak boleh mengenali manakah keluarga kita yang betul-betul ihsan kepada kita kecuali ketika susah, waktu syiddah, waktu susah. Orang ni sakit, orang ni ditimpa ujian, orang ni ditimpa bala. Siapa yang datang mengholorkan tangan? Siapa yang datang membuka ruang? Poket mana yang mencurahkan bantuan? Tangan mana yang datang gosok kepala kita, picit kaki kita? Mulut mana yang datang memberi nasihat, motivasi pada kita? Itulah waktu kita nak kenal keluarga. Kata orang, waktu kaya semua disayangi, waktu ada pangkat semua disanjungi. Tapi setelah kita uzur, setelah kita lemah, kita tidak ada pangkat, tak ada kedudukan, man yatina, siapa yang datang kepada kita, itulah bala kita boleh dengar. Illa yu'rafu fadlul usra illa fi waqti syiddati wal kawaris fa indaha yazharu ta'atufu wat ta'awum wat ta'awun. Ketika itulah baru kita nampak, oh, orang ni yang betul-betul bantu aku. Ketika aku susah ni lah aku nak tengok. Kita baru kita tahu waktu sakit, waktu ditimpa ujian, sama ada kita rumah kita ditenggelami air ataupun apa saja ujian mari. Nah, kita tengok siapa yang datang, siapa yang beri bantuan, siapa yang mengholorkan tangan. Itulah waktu dia. Jadi kita kena tengok. Dan kita kena ingat bahawa rawabit al-usrah, rawabit al-qarabat, silatul arham, ini satu tuntutan yang besar. Karena itu Allah Ta'ala tertibkan dia selepas daripada dua ibu bapa, mari silaturrahim. Mari lepas ibu bapa, mari silaturrahim. Kata Nabi SAW dalam hadis, laisal wasilu bil mukafi'. Tulis hadis ni. Laisal wasil bil mukafi'. Bukanlah orang yang hubungi silaturrahim itu maknanya orang yang membalas kunjungan kita. La. Contohnya orang ni selalu datang rumah kita. Kita apabila balik kampung akan pergi rumah dia sebab dia datang rumah kita. Itu bukan hubungi. Itu dipanggil membalas kunjungan.
Walakinil wasilu, maksud hubungi itu man qata'ahu wasala. Orang putus kita sambung. Itu makna hubungi silaturahim. Tulis definisi mana hubungi silaturahim. Apabila keluarga kita menjauhkan diri dari kita, mereka memencilkan diri dari kita, mereka boikot kita, mereka tak peduli dengan kita, kita yang sambung. Itu baru betul. Orang yang selalu datang rumah kita, kita pergi ziarah dia, itu balas kunjungan nama dia. Kita nak sambung ni orang yang lama putus. Makcik kita ni lama dah tak jumpa ni. SMS pun tak ada. Dalam grup WhatsApp pun diam. Pergi rumah kita pun tak mari. Waktu kita kenduri ajak panggil dia pun tak datang. Orang ni kita senaraikan masuk dalam list orang ni lah yang patut kita ziarah, yang patut kita cari. Kenapa? Sebab itulah nama dia hubungi silaturahim. Wadah? Kena jelas. Ini dah. Oh, mantap silaturahim. Dan satu kesilapan salah guna istilah. Tulis. Salah guna istilah bila dia nak kawan-kawan nak mari rumah kita, kita nak pergi rumah demo ni. Buat apa? Nak hubungi silaturahim. Khata'. Dia bukan anak-anak kita, bukan adik-adik kita, bukan sepupu sepapak. Orang tak panggil silaturahim. Orang panggil ukhuwah Islamiah. Mari kita sama-sama ziarah menziarahi untuk merapatkan ukhuwah persaudaraan Islam. Itu istilah yang betul. Kalau kata nak pergi hubungi silaturahim, orang itu nak pergi rumah kita. Haji, saya nak pergi rumah awak ni. Tujuan hubungi silaturahim. Boleh ajak lalu. Maaf dah, anak saya tak ada dah. Mana kalau hubungi saya ni, dia kena mari nak pindah anak kita, kan awak menantu baru silaturahim. Ni anak kita tak ada. La, khata'. Yang betulnya al-ukhuwah Islamiyah, hubungi silaturahim dengan keluarga-keluarga yang terdekat, yang ada hubungan pertalian rahim, barulah nama dia silaturahim. Baik, kita berpindah ke yang keempat. Panjang ceramah sini. Yang keempat, mana ayat kita yang keempat? Wal yatama, al-ihsan ilal yatama, maknanya buat baiklah kamu kepada anak-anak yatim. Siapa dia anak yatim? Tulis dia punya istilah definisi. Humus sigar, orang anak-anak yatim ini iaitulah kanak-kanak yang kecil yang kehilangan bapa. Ayah dia sudah mati. Jadi itu dia panggil, orang tu dia panggil anak yatim. Anak yatim ni orang yang tidak ada bapa, bapa dia sudah mati. Dia belum balik, itu anak yatim. Kalau dia misah dah, berjanggut dah, ni anak yatim ni. Yatim apa? Nah, kalau kita pergi, semua yatim belaka lah kita ni. Yatim, kanak-kanak belum balik, hilang dia punya ayah, maka jadi yatim. Kalau hilang mak hilang yatim juga, tapi ayah dia ada, ayah dia yang bagi nafkah, masih lagi ada tempat bergantung. Kalau tak ada ayah, ada mak, itu dia panggil yatim. Sebab mak dia tempat kasih sayang, tempat dia bergantung dalam kehidupan, bukan kepada mak dia, kepada zawil arham, pok-pok saudara dia tu kena tanggung budak ni. Sekarang ni mana ada orang tanya khabar anak yatim, mak dia ada, cari sendirilah. Mak dia lah kaih pagi, makan pagi basuh basuh kain rumah orang, petang hidup basuh pinggan di restoran, cari nafkah. Sedangkan nafkah anak-anak ini duduk di bawah tanggungjawab pok-pok saudara dia. Hayhat, sekarang ni jauh panggang dari api, kata orang. Pok saudara mari nak tanya khabar, bukan tanya khabar anak saudara, mari tanya, mula arwah abang aku mati ni tak ada pesaka ke gigi aku? Punya soalan. Patut tanggungjawab pok saudara, mari tanya apa tanggungjawab dia kepada anak-anak yatim. Tak, yang mari tanya bahagian dia adalah bab pesaka, tak apa-apa ke? Kita kata punyalah haru. Itulah dia panggil yang ada. Maka anak yatim ni perlu kepada penjagaan, bukan sekat bagi makan minum je. Kita kena bagi kasih sayang, bagi pendidikan, bagi apa saja yang penting. Kerana itulah Nabi SAW menggalakkan kita. Hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kafilul yatim lahu aw li ghairihi. Kafilul yatim, dengar ni, kafilul yatim
orang yang jaga anak yatim. Sama ada anak yatim tu dia kepunyaan dia ataupun anak orang lain. Maknanya bukan anak saudara kita, bukan cucu kita, tapi anak orang lain. Dia yatim, kita tolong jaga dia. Apa kita dapat? Ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, aku dengan dia kahataini, seperti dua jari ni rapat, fil jannati, dalam syurga. Inilah kelebihan hadis ini, sahih, dikeluar oleh Imam Muslim. Siapa dia nak duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatim, jagalah anak yatim. Sekarang ni kita tak mampu nak jaga. Alhamdulillah, sudah ada NGO tabanna abnaul yatama yang menjaga anak-anak yatim. Ada kata sebulan 500. Tengok tempat, tengok kategori. Ada yang sebulan 1000. Kita tak apa. Tak apa. Awak tolong jaga dia, saya bagi infak. 500 bulan, saya masuk akaun setiap bulan. Kafilul yatim ana wa huwa kahataini. Nabi kata, aku dengan orang jaga anak yatim rapat begini dalam syurga. Allahu akbar. Kita carilah anak-anak yatim. Itu dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Abu Anah tambah sikit, ini jangan marah. Ini sambil-sambil kita nak jaga anak yatim. Anak kata betapa indahnya kalau tuan boleh jaga sekali dengan mak hak jaga anak yatim tu sekali. Bagus betul. Marah pula makcik-makcik dia tu. Orang royah hak betul pun marah juga, jangan. Tak. Jadi ambil dengan mak dia selalu, barulah tenang. Allahu akbar. Jangan duk cari hak lain, kita masuk tajuk kita. Yang kelima, tulis apa? Wal masakin. Dan buat baiklah al-ihsan ilal masakin. Buat baiklah kepada dua orang-orang miskin. Siapa dia orang miskin? Tulis awal. Humul ladzina la yajiduna ma yunfiquna ala anfusihim. Orang yang tak cukup nafkah, tak cukup belanja, itu dia panggil orang miskin. Orang miskin dengan orang fakir sama, satu kategori, termasuk dalam asnaf, tapi fakir aqallu darjah, lebih rendah lagi. Contohnya kita kata fakir, dia boleh kerja berapa? Boleh kerja berapa? Dia boleh kerja tapi 30% yang dapat. Maknanya dia perlu 1000 sebulan, dia dapat 300. Ini fakir. Orang ni boleh kerja, dia perlu 1000, dia dapat 700. Kita kena bantu lagi 300. Walaupun kadang-kadang orang fakir ni, orang miskin, ada kereta, tapi kereta buruk lah. Itu dia panggil miskin, lebih tinggi sikit darjat daripada fakir. Tak tahulah istilah lo ni, bahasa jenis B ni. B40, B50 ke? Tak. Hak pakai itu lebih rendah, miskin lebih tinggi sikit. Jadi kita kena ihsan kepada orang miskin, orang yang tak cukup hajat, tak cukup keperluan. Dia kerja tapi tak cukup. Anak 10. Allah Ta'ala ni maha kaya, tuan-tuan dan puan-puan ni. Maha kaya Tuhan. Orang miskin harta, kaya anak. Betul? Kaya anak. Berapa anakmu? 10. Jujur mari sini. 10 anak. Boleh bayar ke makan minum anak di asrama, di pondok ni 150 sebulan? Titik air mata nampak. Kalau bayar hak ni ke adik tak makan. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kami di Pondok Sungai Durian ni dengan yayasan pondok, kita akan taja, kita akan tanggung melalui tabung yang tuan-tuan bagi ni. Mana-mana pelajar-pelajar yang miskin datang ke pondok kita ni tak ada belanja, insya-Allah kita infak semua sekali. Makan minum dia, kitab dia, pakaian dia, semua kita beri. Asalkan budak nak mengaji, itu je. Tapi kena maklum lah. Setengah ni mak ayah 3 bulan tak bayar yuran. Bila tanya-tanya, nak bayar, dia malu nak bagi tahu. Tak boleh lah gitu. Kalau betul-betul tak mampu, maklumkan. Maaflah ustaz, saya boleh bayar 50 sebulan. Bayar. Saya tak boleh bayar langsung, kita tanggung, insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan al-ihsanu ilal masakin. Apa lebih-lebih lagi kalau miskin tu anak yatim, 2 darjat. Yatim, miskin. Allahu akbar. Dengar ni. Hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Allahu akbar. As-sa'i 'alal armalah. Orang yang bantu ibu-ibu tunggal, suami dia sudah mati
atau ditinggalkan begitu saja. Kita pergi tolong mak-mak ni, tolong bantu dia untuk hidupkan anak-anak dia. Wal masakin, kita pergi tolong orang miskin. Kal mujahidi fi sabilillah, sepahala dia seperti mujahid yang berjuang menentang kafir, yang menentang agama Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ada riwayat kata kal qaimi la yaftur, seperti orang berdiri malam tak tidur. Wa qas-saimi la yuftir, seperti orang berpuasa yang tak buka puasa. Maknanya besarnya pahala itulah. Kerana itu seorang ulama salaf, Tawus nama dia, Tawus, menghuraikan hadis ni. Dia kata ya rasa'ya 'alal akhawat, siapa dia ada adik-adik perempuan, dia pergi jaga adik-adik ni, dia bantu, dia tolong. Afdalu minal jihad fi sabilillah, lebih afdal daripada jihad pada jalan Allah. Kalau adik-adik dia miskin lah, tapi kalau adik-adik dia kaya, tomok nak banyak, tak payahlah. Baik, kita ada 8 weh, ni baru 6. Wa qulu linnasi husna, wa qulu linnasi husna, tulis nombor 6. Dan katakanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik-baik. Allahu Akbar. Cakap baik dengan orang. Orang minta benda, kita tak nak bagi, cakap baik. Maaf bang, saya tak ada benda nak bagi. Saya doakan awak bahagia, Allah Ta'ala bantu selesaikan masalah. Habis cerita. Tapi orang mari mau macam basah malah kerja. Oh Allah, tahu mentah ke darah. Janganlah. Kalau tak nak bagi, cakap baik. Wa qulu linnasi husna, berkata baik pada orang. Hari ni mana orang reti kata baik? Tak ada nak kata baik. Cakap kasar, bercakap bahasa-bahasa yang kesat ni dalam Facebook ni. Kalau tak setuju dengan dia tulis macam-macam, tulis pada kita. Ni hodok ngaji tafsir ni pun, kalau ada sekali-sekala kita sebut benda-benda yang tak kena ngangi dia, dia tulis macam-macam. Ni ada admin kita screen strike, mari tengok. Dia kata Abu Ana, tengok anak murid awak ni punya hebat. Kita kata itulah manusia. Kalau hak dia setuju sampai ke langit 7 dia puji, kalau dia tak setuju dia keji sampai ke bumi yang ke-7. Kita kata wal iyazbillah, inilah yang kita bimbang para jemaah sekalian. Wa qulu linnasi husna, cakap baik dengan orang. Hadis, tulis hadis. Rawal Imam Ahmad an Abi Dzarrin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Mu jangan anggap remeh benda baik. Kalau kita ada sikit, boleh RM2, RM10 kita sedekah, jangan anggap benda remeh. Wa illam tajid, tak ada benda kita nak beri pada orang, falqa akhaka biwajhin talik. Kita jumpa kawan-kawan kita, sahabat kita senyum, itu pun sudah dikira buat baik pada orang. Baik. Yang ketujuh, wa aqimus salah, dirikanlah solat. Bab solat ni sudah panjang kita bincang, kan? Kita pendek je sini sebab perkara makruf. Yang ke-8, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Jadi solat dengan zakat ni sudah ada dalam syariat dulu. Dalam syariat dulu. Dalam syariat orang-orang Bani Israel sudah diperintahkan solat, sudah diperintahkan zakat. Cuma kita tidak tahu bagaimana kaifiat dia solat, berapa rakaat, berapa waktu satu hari, zakat dia berapa nisab. Lam yasbut fihima an ahlil kitab naqlun sahih. Kata dia ahli tafsir, kita tak jumpa riwayat yang sahih yang mendetailkan cara mereka solat dan juga cara nisab zakat. Wallahu a'lam. Yang penting zakat dengan apa? Zakat dengan solat ni sudah disyariatkan pada orang yang terdahulu. Baik. Tamat ayat, Allah Taala kata di akhir ayat. Di akhir ayat dengar ni. Summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ya Allah Tuhan,
kemudian kamu berpaling membelakangkan perjanjian setia kamu itu. Hei Yahudi, kerah kepala. 8 ni mereka lanyak, mereka tak peduli, mereka tak hirau. Kecuali sebahagian kecil dari kamu seperti Abdullah bin Salam dan beberapa orang pendeta-pendeta Yahudi yang masuk Islam dengan penuh ikhlas. Itu je nama-nama yang disebut, nama-nama yang disebut, tetapi tak ramai yang ikut. Dan sememangnya kamu adalah orang-orang yang tidak menghiraukan perjanjian setia. Yahudi ni bangsa tak lekat janji, tak lekat ikrar, kerah kepala. Orang panggil macam-macam, kita nak kata pun saat ni baru belajar wa qulu lillahi husna, ni kita marah orang pula, sabar. Jadi 8 perkara ini Allah Ta'ala kata janji dengan Yahudi, dia juga termasuk janji dengan kita para umat Islam. Jangan duk pandai ke orang, pandai ke kita juga. Allahu Akbar. Baiklah, mari kita ambil 5 faedah secara ringkas dari ayat yang ringkas ini. Satu ayatnya tapi panjang. Yang pertama, wa iz akhazna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Dari sudut perbahasan bahasa, Allah Ta'ala guna akhazna. Kalau kita sepatutnya illa iyana, daripada dipanggil dhamir mutakallim akhazna, tapi di akhir ayat Allah Ta'ala sebut nama ismul ghaib, ismu al-ghaib, maknanya Allah. Kami ambil perjanjian dengan Bani Israel, jangan sembah kecuali, patutnya kami lah. Dah Allah kata jangan sembah kecuali Allah. Kenapa? Apa hikmat? Apa hikmat? Al-udulu ila ismiz zahir. Allah Ta'ala sebut nama khas menunjukkan kepada keagungan Allah, kesempurnaan Allah, kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Tuhan tak guna dhamir, dia tak guna wa akhazna la ta'buduna illa iyana, la ta'buduna illa Allah, supaya bila sebut nama Allah, orang-orang yang hatinya ada cahaya iman gementar, takut, gerun, tunduk dan akur kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ini satu perkara yang penting bagi jemaah supaya kita memahami apakah rahsia susunan ayat. La ta'budu illallah. Wa akhazna, sepatutnya akhazna iyana, la akhazna illallah. Wadah? Faedah yang kedua, arahan Allah Ta'ala kepada Bani Israel dalam ayat ini 8 perkara. Amara biha jami'al khalqi, bukan untuk Bani Israel saja. Ingat, arahan ini adalah arahan Allah kepada semua makhluk. Ini adalah merupakan sistem perjalanan agama, akhlak, ijtimai, kemasyarakatan. Semua 8 perkara ni agama dan masyarakat. Buat baik, semua agama, semua manusia perlu pada agama. Dipanggil yang kita belajar pagi Jumaat tu dalam kitab kita ni. Ingat ni pelajar, dalam kitab Islam cara hidup, salah satu daripadanya dipanggil ad-daruriyatil khamsah. Perkara asas dalam hidup manusia ni 5: agama, keturunan, agama, nyawa, harta, keturunan, apa lagi satu? Itu dia panggil hifzu ad-daruriyatil khamsah. Maka ini kalau tak ada ni pincang dunia. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita semua perkara yang perlu kita kena ingat, iaitulah ijtimai dini, sistem agama, sistem masyarakat. Kalau tak ada ini pincang, dia panggil ini. Kerana itu Allah Ta'ala bawa dengan tartib, susunan tartib. Bermula dengan sembah Allah, sebab Allah Ta'ala yang paling agung. Kemudian dia datang kepada 2 ibu bapa, sebab 2 ibu bapa yang paling agung dalam hidup kita. Kemudian kaum kerabat, kemudian silaturahim, kemudian jaga anak yatim, sebab anak yatim ni anak orang yang lemah, tolong dia. Kemudian orang miskin, itu dia panggil
perkara yang kita kena ingat, yakni sistem agama, sistem kemasyarakatan. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga. La ta'buduna illallah wa bil walidain ihsana wal yatama wal masakin. Jadi ulama tafsir kata isyaratu ila anna haqqa zawil qurba, hak anak beranak, kaum kerabat, silaturrahim mengikut kepada hak dua ibu bapa. Sebab kita tak akan ada kaum kerabat kecuali melalui dua ibu bapa kita, sama ada belah mak atau belah ayah. Mana hubungan kita dengan mereka melalui dua lorong besar ini, lorong besar ayah, lorong besar daripada mak. Karena itu Allah Ta'ala letak susunan yang pertama ibu bapa, kemudian baru mari silaturahim ataupun dipanggil zawil qurba. Zawil qurba. Baik. Yang keempat, faedah yang keempat, baru datang wal yatama anak yatim. Kenapa anak yatim duduk nombor 4 ataupun nombor 3 dalam ranking kemanusiaan? Sebab dalam keluarga kita, dalam keluarga yang dekat ada anak yatim. Anak yatim ni kita tak dapat manfaat daripada dia sebab dia kecil. Kita nak suruh dia kerja pun tak boleh. Nak dapat manfaat daripada tak boleh. Maka Allah Ta'ala sebut ada dalam kumpulan kaum kerabat kamu itu yang yatim, yang ni perlu diberi perhatian besar. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi perluaskan lagi, lahu aw li ghairihi. Yatim tu anak beranakmu atau yatim tidak anak beranak, siapa dia jaga? Ana wa lahu, aku dengan dia, wahwa kahataini, seperti dua jari yang rapat di akhirat. Kita kata itulah kelebihan menjaga anak yatim. Yang kelima, yang terakhir, wal masakin, wal yatama wal masakin. Kenapa miskin selepas daripada yatim? Li'annal miskin qad yuntafa'u bihi. Orang miskin ada kalanya kita boleh guna dia, kita boleh minta bantuan dia, tolong kita angkat sampah, tolong ni, dan dia sendiri pun ada kemampuan untuk bekerja, cuma mereka tak cukup belanja. Beza dengan yatim. Yatim dia kecil. Sebab tu definisi yatim orang yang masih kecil yang sudah kehilangan ayah. Jadi kita jangan kata yatim ni semua orang nak mentaka dia tak ada ayah kat pakai yatim, pak tua lah. Jadi dengan ini alhamdulillah dalam ayat ini Allah Taala susun syu'un ijtimai, sistem kemasyarakatan dalam Islam cukup mantap. Kita tak perlu pada sistem lain. Tapi apa boleh buat, manusia ni tak nampak Islam, dia nampak orang putih, charity sana charity sini, sedangkan khairat yang Allah Taala buka pintu ni sangat luas. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Taala pandu kita, bimbing kita dalam hidup ni, sentiasa duduk di bawah peraturan Allah, sentiasa mengisi masa dengan segala perkara yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah besok dalam siri yang akan datang ayat 84 sehingga 86. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.